Adakah Anda tahu apa itu konsumerisme? Fenomena ini yang meresapi kehidupan kita seharian secara mendalam. Pernahkah Anda merasakan ketegangan dan kegembiraan semasa jualan besar-besaran atau perasaan tidak tenang dan cemas apabila melihat produk baharu dalam iklan? Mengapa kita sentiasa mengejar barang yang paling baru dan bergaya dan merasa kecewa serta cemas apabila tidak dapat mendapatkannya? Konsumerisme bukan sekadar fenomena ekonomi, tetapi juga fenomena psikologi sosial. Ia mendorong kita untuk terus mengejar lebih banyak, lebih baik, dan lebih mewah dengan harapan untuk memperoleh pengiktirafan dan kepuasan daripadanya. Namun, adakah pengejaran tanpa henti ini secara tidak sadar memperbesarkan kecemasan kita, membuat kita tersesat dalam labirin materialistik? Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan godaan berbelanja, tetapi konsumerisme bukan sekadar menghabiskan wang seperti air, sebaliknya mencari keseimbangan antara perbelanjaan dan penjimatan. Menghilangkan ketakutan dikuasai oleh kad kredit, setiap perbelanjaan adalah jejak kita dalam mencari identiti diri. Untuk menabung tanpa rasa sakit, pengurusan perbelanjaan adalah permukaan, pengurusan identiti adalah logik dasar. Ramai orang menganggap menabung sebagai penyeksaan, sanggup berjimat untuk diskaun RE2, tetapi mudah membeli beg Rp20.000. Kita sering berayun antara sikap berjimat cermat dan hedonisme, keadaan yang dipanggil oleh Profesor Wang Ning dari University Sun Yat-sen sebagai perbelanjaan celup. Memahami diri dengan mendalam adalah senjata rahasia untuk menabung secara berterusan dan keluar dari perbelanjaan celup. Dalam video kali ini, saya akan berkongsi dari pengalaman pribadi, membincangkan 3 elemen tersembunyi dalam pengurusan identiti: penghayatan identiti, pengurangan cost identity, dan penambahan nilai identity. Proses pembuatan video ini panjang. Jika Anda suka, jangan lupa untuk menyokong dengan butang like, subscribe, dan share. 1. Penghayatan identiti. Penghayatan identiti bermaksud belajar menerima diri sekarang dan memberi tumpuan kepada sifat dalaman. Apa kaitannya dengan menabung? Mari saya berikan contoh. Jika Anda akan dilahirkan semula sebagai seorang pelukis dan boleh memilih satu package pemula, mempunyai kreativiti yang hebat dan cita rasa visual, mempunyai berus dan kanvas yang sangat mahal, yang mana satu akan Anda pilih? Sebenarnya, apa yang menentukan identiti kita seringkali adalah sifat dalaman seperti kemampuan, kepribadian, dan cara berpikir. Namun, apabila Anda tidak memiliki sifat dalaman, Anda cenderung membeli barang luaran untuk mengisi kekosongan itu. Inilah yang dikenali sebagai pelajar lemah banyak alat tulis. Orang yang baru mula bersenam suka membeli pakaian Lululemon dan mendaftar di gimnasium. Orang yang baru mula fotografi cenderung menghabiskan banyak masa mengkaji pelbagai jenis kamera dan lensa. Konsumerisme mempunyai kesan positif yang kuat dalam kalangan pemula. Kajian menunjukkan bahawa semakin Anda baru dalam sesuatu perkara, semakin kuat dorongan untuk berbelanja. Tetapi, inti diri yang kuat dapat mengurangkan keinginan seseorang untuk berbelanja kerana 2 pemacu utama konsumerisme adalah rasa rendah diri dan kekosongan. Jika identiti Anda diumpamakan sebagai folder, orang yang rendah diri mempunyai beberapa folder, tetapi tidak cukup sifat dalaman di dalamnya. Jadi mereka membeli barang luaran untuk mengisi folder tersebut. Orang yang kosong tidak mempunyai apa-apa, jadi mereka sentiasa mencipta folder baru, mengharapkan untuk mencari makna dalam hidup. Perlu diingat bahawa pertumbuhan sifat dalaman seseorang sangat perlahan, tetapi perbelanjaan luaran dapat dicapai dengan cepat melalui wang. Anda memerlukan beberapa tahun untuk meningkatkan kemahiran badminton Anda, tetapi hanya memerlukan wang pinjaman untuk mendapatkan raket terbaik esok. Ini adalah perangkap besar dalam berbelanja. 2. Pengurangan cost identity. Prinsip pertama penghayatan identiti adalah jangan membeli produk yang Anda tidak layak. Jika Anda memerlukan masa lama untuk mencari butang rana, jangan terus membeli kamera mahal. Anda mungkin mempunyai jangkaan yang tidak realistik terhadapnya dan peralatan itu tidak dapat menampung kekurangan kemampuan Anda. Perbelanjaan yang terlalu jauh adalah zon bahaya, kesan didorot. Dan kita telah membernaingkan tentang perbelanjaan pampasan yang bukan hanya digunakan untuk menampung kekurangan identiti, tetapi juga sering digunakan untuk meredakan kesepian, kecemasan, dan tekanan. Apabila Anda baru berpindah ke bandar baru,
tinggal bersendirian di negara asing, setiap hari terasa sedih, bodoh, dan menyakitkan. Anda berpikir, aku sudah begitu malang, tidak bolehkah aku membeli lampu baru untuk menghibur diri? Mentality memujuk diri ini menjelaskan beberapa fenomena sosial yang kelihatan tidak masuk akal. Sebagai contoh, golongan yang lemah sering mempunyai perbelanjaan yang lebih tinggi. Di Amerika Syarikat, orang kulit hitam dan Hispanik membelanjakan lebih banyak untuk kereta, pakaian, perhiasan, dan produk penjagaan diri berbanding orang kulit putih dengan pendapatan yang sama. Jurang kekayaan yang lebih besar menyebabkan orang lebih cenderung mencari maklumat mengenai barang mewah. Namun, akibatnya adalah orang miskin semakin miskin, orang kaya semakin kaya. Perbelanjaan pampasan mempunyai logik yang menggoda. Hidup ini singkat, nikmati saat ini. Peniaga dengan bijak mengaitkan penderitaan Anda dengan keseronokan produk mereka, tetapi keseronokan dari konsumerisme hanya melegakan sementara, kadang-kadang malah memperburuk penderitaan jangka panjang. Kesepian membawa kepada perbelanjaan, perbelanjaan membawa kepada kesepian, membentuk lingkaran kesepian. 3. Penambahan nilai identiti. Selain daripada membelanjakan uang untuk menangani masalah permukaan, yang lebih penting adalah menyelesaikan masalah asas. Prinsip kedua penghayatan identiti adalah melalui pemerhatian diri, memahami punca asas ketidakstabilan dalaman Anda. Jangan menggunakan belanja untuk melarikan diri dari bosan, kesepian, rendah diri, dan ketakutan. Hanya dengan mengubah penderitaan dalaman, Anda boleh melepaskan diri dari perbelanjaan pampasan. Pengurangan cost identity menekankan pengalaman pelbagai identity dengan cara yang lebih murah. Saya mempunyai banyak pengalaman dalam elektronik, membeli produk yang diperbaharui bukan sahaja murah, tetapi juga mesra alam. Semua ilustrasi dalam video kami dilukis menggunakan iPad lama yang dibeli terpakai. Jika Anda juga suka membeli barang terpakai, boleh tekan butang 1. Namun, masalah kualiti produk terpakai tidak boleh diabaikan. Jepun adalah contoh pasaran terpakai yang matang. Penulis Miura Atsushi menggambarkan kebangkitan ekonomi terpakai Jepun sebagai salah satu ciri era konsumsi keempat. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, Jepun mengalami pertumbuhan pesat, kemudian gelembung ekonomi pecah dan penuaan penduduk meningkat, menyebabkan rakyat Jepun tidak lagi mengejar konsumerisme mewah, sebaliknya mempromosikan perkongsian sosial dan konsumsi berjimat. Jenama tidak suka semua orang membeli barang terpakai kerana tiada siapa yang membeli produk baru, jadi mereka mencipta pelupusan yang disedari. Contohnya, iPhone 15 dan 14 tidak banyak perbezaan, tetapi dengan adanya generasi baru, membeli yang lama membuatkan Anda merasa tidak selesa. Banyak kasut lari juga menukar warna dan bahan setiap beberapa bulan untuk menarik pengguna. Kecenderungan terhadap kebaharuan ini menarik perhatian kita. Prinsip ketiga adalah mengenal pasti pelupusan yang disedari dan menghindari kecenderungan kebaharuan. Selain daripada pelupusan yang disedari, satu lagi halangan dalam membeli produk terpakai adalah kebersihan mental. Kita cenderung merasakan pencemaran persepsi terhadap barang yang telah digunakan orang lain, menyebabkan kita terlepas peluang untuk berjimat. Dalam perbincangan ini, ada satu andaian besar, identiti Anda mesti disokong oleh wang. Tetapi hobi bukan sahaja boleh membuat Anda membelanjakan wang, tetapi juga boleh menghasilkan wang. Inilah bahagian penambahan nilai identiti. Sebagai contoh, Anda baru-baru ini meminati susunan bunga, membeli banyak pasu, dan setelah menyusunnya, Anda memuat naiknya ke media sosial dan mendapat 50 suka. Anda sangat berpuas hati, malah memberi like pada video ini. Tetapi Anda juga boleh memperoleh pendapatan melalui kandungan media sosial susunan bunga, menawarkan perkhidmatan susunan bunga kepada orang lain, membuka bengkel kecil untuk mengajar susunan bunga, atau bekerja sama dengan syarikat perkahwinan untuk merancang suasana perkahwinan. Begitu juga, seseorang yang meminati perabot boleh menjalankan perniagaan reka bentuk dalaman sambilan. Seseorang yang ingin keluar negara boleh menjalankan perkhidmatan bimbingan bahasa. Identiti yang pada mulanya membazir wang boleh menjadi perniagaan mandiri, dan dengan pulangan, perbelanjaan tidak lagi menjadi defisit kewangan. Mendengar pandangan ini, Anda mungkin mempunyai dua reaksi. Terlalu materialistik, segala-galanya mahu dijadikan wang,
atau bermain-main tanpa tujuan yang jelas. Bermain-main tanpa tujuan yang jelas mungkin merupakan keadaan yang paling indah bagi identiti. Penciptaan adalah salah satu pengalaman terbaik di dunia, membuatkan Anda lebih mudah merasakan aliran dan pengalaman puncak, mencapai kegembiraan yang mendalam. Ia memberi Anda lebih banyak peluang untuk menerokai logik di sebalik industri, membolehkan karya atau produk Anda membantu orang lain yang memerlukan. Membangunkan pendapatan sampingan juga boleh membantu Anda mencapai kebebasan keuangan lebih awal, mengelakkan daripada ditentukan oleh kerja yang membosankan setiap hari. Prinsip terakhir dalam video kali ini, apabila membelanjakan wang untuk minat dan hobi, pertimbangkan jika ia boleh menjadi peluang untuk menjana wang. Tangga 4 langkah Nathan Barry menguraikan jalan menuju kebebasan keuangan menjadi menukar masa dengan wang, menjalankan perniagaan perkhidmatan, memproduktifkan perkhidmatan, dan menjual produk secara besar-besaran. Setiap tahap memerlukan set kemahiran yang berbeza yang patut dilihat. Akhirnya saya ingin berkongsi tabiat keuangan saya. Setiap bulan saya memeriksa perbelanjaan keseluruhan dan menilai aset. Saya secara otomatik menyimpan 20% gaji ke dalam akaun simpanan berdasarkan prinsip 4-3-21. 40% untuk perbelanjaan, 30% untuk perumahan, 20% untuk simpanan, 10% untuk insurans. Saya tidak pandai melabur. Sekali saya terfikir untuk membeli saham dan rugi besar, saham itu ialah Bilibili. Saya berharap dapat mendengar cerita Anda tentang berjimat dan berbelanja di bahagian komen. Semoga kita semua menjadi individu yang bijak dalam dunia yang kompleks ini. Jumpa lagi dalam video seterusnya.